Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ini kita nak teruskan dengan bab 3 iaitu penetapan VMO perniagaan. Okay, soalan untuk bab 3 ni dia lebih satu-satunya yang soalan dia ada pengiraan, lepas tu dia lebih tanya kepada maksud, okay, tujuan. Okay, so hari ni kita nak tengok dengan detail lah, kita nak imbas kembali tajuk dalam bab 3, penetapan VMO perniagaan. Okay, boleh dengarkan suara cikgu? Okay, so ni adalah peta konsep. Okay, so dalam bab 3 ni, benda pertama yang awak akan, yang awak perlu ingat adalah maksud VMO. Apa dia maksud visi, apa maksud misi dan juga objektif perniagaan. Okay. So yang kedua, awak perlu tahu perbandingan VMO untuk perniagaan yang berbeza. So masa bab 1 hari tu kita dah tengok ada dua jenis perniagaan kan ataupun organisasi. Yang pertama kita ada OBU, yang kedua kita ada OBBU. So untuk organisasi yang berbeza, dia punya VMO dia pun berbeza, visi misi objektif dia pun berbeza. Okay. So yang ketiga, awak nak tahu tentang ciri-ciri objektif. So yang ni kata kunci dia adalah SMART. Okay, so sekejap lagi kita akan tengok apa maksud SMART ni. Kalau awak boleh hafal maksud lagi bagus. Okay, ada 5 ciri-ciri objektif. Okay, yang keempat, okay, awak nak tahu tentang tujuan penetapan VMO. Okay, apa tujuan kita tetapkan VMO? Takkan suka-suka je kita nak tetapkan VMO kan? So setiap satu tu ada tujuan dia. Okay, yang kelima, yang ni dia bagi contoh macam mana VMO untuk perniagaan. Okay, untuk yang keenam dan yang ketujuh ni, yang ni yang kerap ditanya dalam peperiksaan dan pelajar kurang mahir untuk menjawab. Okay, so yang seterusnya adalah kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai VMO. Itu saja kesan dia. Ada, tak silap cikgu, ada 5 kesan lah. Okay, so nanti kita akan tengok. Okay, yang ketujuh, okay, faktor yang mempengaruhi perubahan VMO. Okay, so kata kunci kat sini faktor. Cikgu dah cakap kalau ada perkataan faktor, so dalam jawapan dia sama ada faktor dalaman ataupun faktor luaran. Okay, dia ada 2 je faktor dalaman, faktor luaran. So kita nak tengok faktor yang mana satu yang mempengaruhi perubahan dalam VMO. Okay, yang ni adalah pencapaian VMO dalam sesebuah perniagaan. Okay, so yang pertama kita nak tengok maksud VMO. Okay, yang ni kita boleh hafal daripada gambar raja piramid ni. Okay, so visi ni lebih kepada kata kunci dia lah, cikgu gariskan kata kunci dia. Penetapan perancangan. Okay, kata kunci dia penetapan perancangan. Okay, melibatkan fokus jangka masa panjang. So maksudnya visi ni kita buat adalah untuk jangka masa panjang. Okay, lebih daripada 5 tahun. Apa perniagaan nak capai dalam tempoh lebih daripada 5 tahun. Okay, visi juga menjadi panduan untuk syarikat membuat keputusan. Okay, berdasarkan visi ni, ini adalah sebagai panduan untuk perniagaan buat keputusan bagi memastikan hala tuju perniagaan supaya berada dalam landasan yang tepat. Okay, yang kedua kita tengok misi. Misi ni dia di bawah daripada visi. Okay, yang ni adalah menjelaskan tujuan atau matlamat. Okay, so kata kunci kat situ tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan. Okay, misi, tujuan ataupun matlamat. Okay, satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan. Okay, misi ni juga adalah dibentuk menjadi satu ketetapan apa yang perlu dilakukan untuk perniagaan mencapai matlamat. Okay, so yang ketiga,
adalah objektif. Okay, yang ni kata kunci dia adalah maklumat yang lebih khusus. Okay, maksudnya lebih detail. Okay. Biasanya objektif ni sasaran yang boleh diukur bagi tujuan pencapaian tujuan organisasi. Okay, itu adalah maksud VMO perniagaan. So kita nak tengok perbandingan VMO. Okay, kita ada dua jenis organisasi. Pertama kita ada OBU, okay, yang kedua kita ada OBBU. Okay, OBU ni yang bermotifkan keuntungan. So biasanya perniagaan yang bermotifkan untung ni, objektif dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan, okay, supaya dapat memuaskan kehendak pemilik perniagaan lah. Okay, siapa pemilik perniagaan? Kalau milikan tunggal, pemilik dia ada seorang. Okay, kalau perkongsian terdiri daripada rakan kongsi. Okay, kalau syarikat terdiri daripada pemegang saham. Itu adalah pemilik perniagaan. So yang ni kita dah tengok masa bab 1 hari tu. Okay, yang ni adalah contoh OBU. Okay, Felda Global Ventures, FGV. Okay, kita tengok pula OBBU. Okay, so OBBU, VMO dia dia lebih kepada kebajikan, okay, kebajikan kepada masyarakat dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Okay, so OBBU ni dia bukan bermotifkan untung dan matlamat dia lebih kepada membantu golongan yang memerlukan. Okay, so untuk visi misi dia juga pun sama, berorientasikan kepada kebajikan dan memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Okay. Semua OBBU, organisasi yang bukan bermotifkan untung, perlu didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, ROS, ataupun Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia, ROI. Okay. Manakala kalau tadi OBU perlu berdaftar dengan SSM lah. Okay. Ini adalah contoh OBBU, Majlis Belia Malaysia. So yang ni awak akan tengok jadual kat bawah ni. Okay. Yang ketiga adalah pertubuhan sukarela. Okay. Yang ni biasanya ditubuhkan secara sukarela oleh sekumpulan individu yang menyokong tujuan organisasi tersebut. Okay, yang menyokong tujuan organisasi tersebut. Okay, ini adalah contohlah Persekutuan Pengangkap Malaysia. Okay, so pengangkap ni dia ada satu tujuan dia. So ahli-ahli dia ditubuhkan, siapa yang nak jadi ahli pengangkap adalah dia tak wajibkan lah, dia tak ada maksudnya secara sukarela lah, dia tak ada paksaan. Okay. So untuk pertubuhan secara sukarela, okay, yang pertama dia bercorak kebajikan dan faedah bersama. Okay, lebih berfokus kepada perkhidmatan yang disediakan untuk ahli dan masyarakat, lebih bercorak aktiviti dan lebih dikenali dengan nama persatuan, kelab, yayasan dan juga angkatan. Okay. Yang ini adalah perbandingan antara OBU dengan OBBU. Okay, dari segi aktiviti dia, OBU ni biasanya dikeluarkan barang dan perkhidmatan. Okay, sebelum ni cikgu dah terangkan kalau barang dan perkhidmatan tu sesuatu yang kita boleh lihat, kita boleh sentuh, kita boleh rasa, kita boleh pegang. Okay, benda yang ketara, yang nampak. Okay, manakala OBBU tertumpu kepada aktiviti memberi perkhidmatan. Okay, perkhidmatan ni satu benda yang tidak ketara, kita tak nampak, dia tak nyata. Okay, contohnya perkhidmatan memberi bantuan ataupun contoh membersihkan rumah. Okay, itu adalah jenis-jenis perkhidmatan lah yang diberikan kepada masyarakat. Okay, tujuan OBU adalah untuk memaksimumkan keuntungan, manakala OBBU memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli. Okay, sumber kewangan OBU daripada pemilik, pinjaman dan juga keuntungan perniagaan. Ini tak silap cikgu, dia pernah keluar soalan objektif ni, kita pernah jawab soalan ni. Okay, OBBU pula dia dapat sumber kewangan dia daripada kerajaan, sumbangan daripada orang ramai dan juga yuran keahlian. Okay, itu adalah OBBU. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak tengok ciri-ciri objektif. Okay, tadi akronim dia kata dia adalah SMART. Okay, specific, measurable, attainable, realistic dan juga time frame. Okay, so kita nak tengok satu-satu. Okay, spesifik ni
dia punya kata kunci dia adalah dinyatakan secara khusus. Okay, maksudnya dia spesifik merujuk kepada sesuatu tindakan yang boleh diukur secara kuantitatif. Okay. So untuk measurable boleh diukur, okay, yang ni objektif ni ditetapkan dan dapat dibandingkan, okay, dengan pencapaian sebelum dan selepas sesuatu aktiviti perniagaan itu dilaksanakan. Okay, biasanya measurable ni dalam bentuk kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya awak boleh kira, ataupun dalam bentuk kualitatif. Okay, kualitatif ni awak tak boleh kira, tetapi awak dapat rasa kepuasan je lah daripada ni. Okay, ni contoh dalam bentuk kuantitatif, dia ada nombor. Okay, kalau awak tengok keyword kat sini ada nombor, okay, ada 1000 unit kereta. Okay, maksudnya dia boleh diukur, measurable. Okay, kalau dalam bentuk kualitatif, okay, okay, terdapat perbezaan antara 20,000 unit kereta antara jenis sport dengan sedan disasarkan pada tahun 2017. Okay, diukur dalam bentuk kualiti ataupun kepuasan pengguna. Okay, macam contoh dalam contoh ni, bila dia punya peningkatan tu semakin banyak, maksudnya dia dah mencapai objektif lah. Okay, objektif tu boleh diukur melalui kepuasan pengguna. Semakin ramai pengguna yang beli, semakin baguslah maksudnya. Okay, itu adalah measurable. Okay, yang ketiga adalah attainable, boleh dicapai. Okay, sasaran yang ditetapkan boleh dicapai jika pekerja mengembeling tenaga sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada. Okay, maksudnya yang kat sini apabila nak menetapkan objektif perniagaan, sasaran yang ditetapkan tu mestilah boleh dicapai. Okay, let's say awak buka perniagaan jual nasi lemak. Okay, satu perniagaan belikan tunggal. Okay, objektif awak tak boleh cakap, okay, dalam tempoh 5 bulan saya boleh menjual lebih, perniagaan mensasarkan untuk menjual 2 juta bungkus nasi lemak dalam tempoh 5 bulan. Okay, itu adalah sesuatu yang tak boleh dicapai, kurang sesuai untuk dicapai lah. Okay, contohnya pekerjanya ada seorang, sumber tenaga dia tidak mencukupi. Okay, so objektif tu mesti berdasarkan apa sumber-sumber yang ada dalam perniagaan. Okay, yang keempat realistik, yang ini munasabah. Okay, penetapan objektif menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk mencapainya. Okay, yang ni perniagaan memerlukan sumber manusia dan sumber fizikal yang mencukupi lah, macam cikgu cakap tadi. Okay, yang ni awak mensasarkan objektif yang tak realistik kepada awak punya perniagaan. Okay, nanti bila awak tak capai, awak akan rasa down lah bisnes awak tu. Awak rasa down. Nanti lepas ni kita nak tengok pula apa kesannya kalau awak tak capai BMO. Okay, so bila awak tak capai tu, tapi sebenarnya awak yang tetapkan objektif yang kurang munasabah. Okay, yang kelima, time frame. Okay, yang ni kata kuncinya adalah tempoh masa. Okay, tempoh masa perlu ada dalam penentuan. Okay, ni macam contoh dalam tempoh 1 tahun, dalam tempoh 5 bulan, awak bagi ada tempoh masa kat situ, tarikh yang perlu dicapai. Okay, itu dia punya, antara dia punya kata kunci dia lah. Okay, yang ni adalah cartagan. Okay, cartagan ni kalau dalam soalan dia bagi awak cartagan. Okay, ini adalah cartagan. Okay, bila dia bagi cartagan ni, dia lebih kepada tempoh masa. Okay, contoh macam awak buat kerja khusus awak lah. So masa cikgu bagi cartagan tu, okay, yang ni adalah cartagan membina sebuah bangunan kedai. So dalam masa Januari, organisasi mensasarkan dia dapat sediakan tapak dalam tempoh Januari ni. Okay, so pada bulan Februari dia buat cerucuk. Okay, pada bulan Mac membina rangka, pada bulan April daripada pertengahan Mac, okay, selain daripada membina rangka, ada bahagian yang dah telah untuk lengkapkan bangunan. So dia sasarkan sampai bulan Mei. Okay, itu adalah tempoh masa yang dia sasarkan untuk mencapai siap projek ni lah. Okay.
Okey, ini tujuan BMO. Okey, tujuan BMO ni pun selalu ditanya dalam peperiksaan. So kita tengok yang pertama, tujuan BC. Okey, BC merupakan wawasan yang dimasukkan. Okey, tujuan dia wawasan yang dimasukkan dalam komponen pengurusan strategik, okey, dan biasanya mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Okey. Okey, ini adalah tujuan BC, adalah untuk mencapai matlamat perniagaan dalam jangka masa lebih daripada 5 tahun. Okey, mendorong semua pihak yang terlibat dalam organisasi memahami dan bekerjasama bagi menterjemahkan BC. Okey. Yang ketiga adalah ditetapkan dalam bentuk tindakan setiap pekerja berdasarkan tanggungjawab dan juga peranan masing-masing. So ada 3 lah lebih kurang. 3 tujuan penetapan BC. Yang pertama, mendorong pihak yang terlibat dalam organisasi memahami dan bekerjasama bagi menterjemahkan BC. Ditetapkan dalam bentuk tindakan terhadap setiap pekerja berdasarkan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Berdasarkan carta organisasi ni, BC disampaikan daripada atas ke bawah. Maksudnya ditetapkan oleh ketua pegawai eksekutif ataupun pengurus besar kat sini. Visi perniagaan akan disampaikan kepada orang bawahan. So ketua eksekutif dia akan sampaikan kepada pengurus pemasaran. So pengurus pemasaran dia akan sampaikan visi perniagaan kepada pekerja bahagian pemasaran lah. So untuk pastikan pekerja ni buat kerja supaya mencapai visi tersebut. Kita tengok pula misi. Biasanya misi dibentuk selepas visi dibentuk. Visi menggambarkan matlamat yang ingin dicapai dalam tempoh masa akan datang, dalam tempoh masa yang panjang. Itu adalah visi. Manakala misi menjurus kepada aktiviti yang dijalankan oleh perniagaan pada masa kini. Menjurus kepada aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh perniagaan pada masa kini. Ataupun misi ni adalah sebab sebuah organisasi itu wujud. Ataupun kata kunci dia ni lah. Tujuan penetapan misi adalah untuk memudahkan pihak pengurusan yang terlibat untuk mengagihkan setiap sumber ke bahagian ataupun unit-unit tertentu dalam organisasi perniagaan lah. Yang kedua, sebagai garis panduan menilai keperluan setiap unit dalam bahagian ataupun organisasi. Apabila ada misi, bila dia dah agihkan setiap sumber dengan tepat, pengagihan sumber fizikal dan sumber manusia boleh dibuat dengan tepat. Dengan ini sumber manusia boleh digunakan secara cekap dan juga berkesan. Selain daripada itu, misi juga dijadikan asas dalam penyataan sebuah objektif. Penyataan dijadikan asas dalam penyataan sebuah objektif. Manakala objektif ni dia akan jelaskan dengan lebih terperinci berdasarkan misi yang ditetapkan. Ni sama juga cara penyampaian misi, sama juga macam kita sampaikan visi tadi. So ketua pegawai eksekutif dia akan sampaikan kepada pengurus pemasaran dan pengurus pengeluaran. So pengurus pemasaran dan pengeluaran akan terangkan kepada pekerja bawahan dia lah. Yang ketiga adalah tujuan penetapan objektif. Bagi mencapai matlamat. Untuk menetapkan objektif perniagaan, objektif perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu ciri SMART tu lah. Salah satu tu mesti ada. Secara supaya sasaran itu boleh dicapai secara spesifik dan khusus. Manakala tujuan pembentukan objektif bergantung kepada pembentukan visi dan
misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. So objektif untuk objektif ni pula daripada objektif ni dibentuk berdasarkan yang atas ni, daripada visi. Visi tu secara umum, misi tu dia dah pecahkan visi tersebut. So objektif ni dibentuk berdasarkan visi dan misi supaya dia selarilah, selaras dengan pembentukan visi dan misi organisasi. Tujuan dia untuk tujuan penetapan misi ni, objektif ni, awak tengok dalam buku nota ni, cikgu rasa lebih mudah untuk difahami. So dalam buku kecil ni, tujuan penetapan objektif yang pertama bagi mencapai matlamat organisasi, panduan untuk mencapai tujuan perniagaan, untuk mengukur prestasi perniagaan dan sebagai panduan perniagaan. So awak boleh hafal lebih kurang 4 ataupun 5 lah untuk penetapan ni. So kita tengok yang seterusnya, perbandingan VMO beberapa perniagaan berbeza. Oh, ni yang tadi kita dah terangkan kan. So seterusnya adalah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan VMO perniagaan. Ada beberapa faktor, ada 7 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan VMO perniagaan. Yang pertama adalah TPM, titik pulang modal. Titik pulang modal ni adalah satu kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperolehi bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. So gambar rajah ni cikgu bagi contoh. Mula-mula kalau dia minta awak lukiskan gambar rajah TPM, so awak lukis paksi dia terlebih dahulu. Awak lukiskan paksi dia terlebih dahulu. Yang ni adalah hasil dan juga kos. Yang bawah tu adalah kuantiti. Jumlah hasil dia akan bermula dengan kosong. Jumlah hasil dia akan bermula dengan kosong. Maksud dia kalau kosong dia jual, hasil dia kosong. Tetapi kalau dia jual let's say sini 1. Kat sini dia punya hasil dia let's say 5. 1 unit dia jual, dia akan dapat hasil dia RM5. Kalau dia tak jual, dia tak akan dapat kosong. Jumlah kos, awak tak akan mula daripada titik kosong. Awak akan naikkan sedikit. Ini adalah jumlah kos. Jumlah kos kat sini adalah kos tetap tambahkan dengan kos berubah. Kos tetap walaupun perniagaan tak keluarkan barang, tetapi kos tetap perlu dibayar. Contoh dia macam sewa kilang. Walaupun tak ada production yang dikeluarkan pada bulan tersebut, sewa kilang perlu dibayar. Sebab itu jumlah kos dia tak akan bermula daripada kosong. Walaupun dia tak keluarkan barang, ini dia tetap perlu bayar kos tersebut. So tambahkan dengan kos berubah. Kos berubah ni berubah mengikut kuantiti yang dikeluarkan. Lagi banyak barang yang dikeluarkan, lagi tinggi kos berubah. Let's say awak nak hasilkan sebiji kek, kos berubah dia tepung, gula, telur. Let's say kos berubah dia adalah RM5. Bila awak hasilkan 10 biji kek, dia punya kos berubah dia akan jadi RM50. So lagi banyak awak keluarkan barang, lagi banyak kos berubah yang terlibat. Manakala kos tetap ni awak keluarkan ke tak keluarkannya, awak tetap kena bayar. So apabila awak dah kira jumlah kos ni, awak akan buat satu garisan ni lah. Bila barang dia satu, let's say dia punya kos dia sebanyak RM7. Maksudnya kalau awak keluarkan satu barang, awak berjaya jual satu barang, kat sini awak akan dapat ke
kerugian. Okey, yang cikgu gariskan ni, cikgu lorikkan ni, awak akan dapat rugi. Contoh awak jual satu unit barang, kos dia tadi adalah sebanyak RM7. Awak jual tadi dapat RM5 kan? So kos dia adalah RM7, let's say. Awak akan dapat kerugian. Okay. TPM ni awak akan kira untuk mendapat titik persilangan ni. S1 ini adalah titik pulang modal. Okay. So perniagaan apabila dia kira titik pulang modal, dia mesti keluarkan melebihi daripada titik TPM tu tadi. Okay. Kalau dia nak dalam kuantiti, so awak akan ambil jawapan sini. Okay, tapi kalau dia minta TPM dalam harga, awak akan ambil nilai di sini. Okay. So kalau yang lepas ni ini adalah untung. So perniagaan mesti lebih daripada titik TPM. Okay, yang untuk TPM ni dah faham belum? Boleh faham tak sekarang yang TPM? Faham. Faham Okay. So dalam TPM ni antara tajuk pengiraan yang ada pengiraan. Okay, yang ada pengiraan. Okay, so formula TPM, kos tetap bahagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Okay. Yang ni awak buat kurungan, so awak selesaikan dulu yang bawah. Okay, biasanya harga ni dia akan beri dalam seunit. Dan kos berubah ni, kalau dia beri kos berubah banyak, awak kena bahagikan dulu mencari nilai seunit. Okay, biasanya kalau kos tetap ni adalah yang besar lah. Okay, kalau yang macam contoh ni, antara contoh yang mudah lah, kos tetap RM500,000, harga dia RM100 seunit, kos berubah seunit dia RM75. So awak selesaikan dulu yang bawah. Okay, 100 tolak 75 awak dapat 25. 500,000 bahagi 25 awak dapat 20,000 biji bola sepak. Itu kalau dia minta dalam kuantiti. Let's say dia kata berapakah TPM dalam harga. Okay, TPM dalam harga. So awak nak kira dia 20,000 darabkan dengan RM 100. So dapat berapa? Okay, RM2 juta. Okay, itu awak dapat TPM dalam harga ataupun dalam harga lah. Okay. Okay, yang kedua untuk menghasilkan BMO, awak perlu ambil kira pertumbuhan perniagaan. Okay, pertumbuhan perniagaan. Okay, pertumbuhan perniagaan merujuk kepada hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat perniagaan. Okay. Hasil jualan, daripada hasil jualan yang banyak tu, kita boleh merancang untuk membuka cawangan yang banyak. Okay. Hasil jualan yang meningkat menjadi asas kepada peningkatan keuntungan perniagaan. Okay. Daripada keuntungan tersebut digunakan untuk membuka cawangan perniagaan. Okay. Dalam jangka masa panjang, okay, kalau perniagaan tersebut awak tengok dia makin banyak cawangan, so nilai perniagaan tu semakin tinggilah dalam industri. Okay, selain daripada membuka lebih banyak cawangan, daripada keuntungan ataupun hasil jualan tu dapat membesarkan perniagaan yang sedia ada. Okay, nak besarkanlah dari segi mungkin pertambahan kuantiti, okay, ataupun untuk melabur modal yang barulah dalam perniagaan. Okay. Okay, yang ketiga, faktor yang ketiga adalah memaksimumkan keuntungan. So memaksimumkan keuntungan adalah matlamat utama sesebuah organisasi perniagaan. Okay, maksud dia perniagaan mendapat keuntungan yang tertinggi hasil daripada penggunaan sumber perniagaan termasuk bahan mentah, modal insan. Apa beza modal dengan modal insan ni? Okay, modal ni adalah duit lah, RM, modal.
ataupun aset. Okey, aset itu adalah modal perniagaan. Modal insan ni lebih kepada pekerja. Okey, pekerja dalam perniagaan. Teknologi dan juga usahawanan yang cekap. Okey. Kecekapan dapat memaksimumkan kemampuan memaksimumkan hasil dan juga meminimumkan kos. Okey, perbezaan yang wujud tu kita panggil sebagai keuntungan. So keuntungan dapat dicapai melalui jumlah hasil tolakkan dengan jumlah kos. Okey, yang kos ni samalah terbagi bahagi kepada dua, iaitu kos tetap tambahkan dengan kos berubah. Okey. Kalau daripada jumlah hasil tolak jumlah kos dapat nilai negatif, maksudnya perniagaan mengalami kerugian. Okey. Ini adalah formula dia. Okey, so nak cari jumlah hasil, harga darabkan dengan kuantiti. Okey, jumlah kos tetap darab dengan kos berubah. Okey, nak cari kos berubah seunit darabkan dengan kuantiti. Ni kalau ada soalan nanti kita boleh cubalah. Okey, keuntungan perniagaan untuk mendapatkan keuntungan, okey, maklumat tersebut boleh digunakanlah untuk membuat perancangan yang lebih baik. Okey, ada dua jenis perancangan, iaitu perancangan jangka masa pendek dan juga perancangan jangka masa panjang. Okey, dalam jangka masa pendek, perniagaan tidak semestinya mendapatkan untung. Okey, sebabnya pada jangka masa pendek biasanya perniagaan tidak dapat beroperasi dengan cekap. Okey, seperti mengeluarkan produk dalam kuantiti banyak. Okey, macam contoh awak baru mulakan perniagaan. So pada awal permulaan perniagaan biasanya awak punya perniagaan tu tak akan terus dapat keuntungan yang tinggi. Tetapi dalam jangka masa panjang, perniagaan dapat keluarkan barang dan perkhidmatan dengan kuantiti yang banyak. Okey, kerana perniagaan berupaya untuk menggunakan sumber dengan cekap dan seterusnya dapat memaksimumkan keuntungan. Okey. Okey, yang keempat adalah daya saing. Okey, dalam daya saing maksudnya kemampuan perniagaan untuk mengekalkan operasi perniagaan dalam industri. Okey, kalau awak tengok sekarang bila berlaku COVID-19 ni, kebanyakan perniagaan tidak mampu bersaing ataupun tidak mampu mengekalkan kedudukannya dalam industri. Okay. So ada beberapa faktor kemampuan perniagaan dapat berdaya saing ataupun bertahan dalam industri. Okay. Yang pertama adalah dari segi keuangan. Okay. Dalam menghadapi persaingan, okay, penetapan BMO perlu mengambil kira faktor kestabilan keuangan. Okay. Daripada mana modal yang pada mula-mula dapat tu macam mana nak digunakan supaya kedudukan kewangan adalah stabil. Okay. Okey, kestabilan kewangan merujuk kepada kedudukan sebuah organisasi perniagaan yang bergantung kepada polisi dan sistem kewangan yang berdaya tahan ketika pasaran mengalami masalah ekonomi. Okey, macam sekarang ni lah, macam mana dia organisasi-organisasi menggunakan modal yang sedia ada untuk bertahan dalam industri. Okey, kalau macam contoh apa langkah yang dia boleh buat untuk stabilkan kewangan dia adalah memberhentikan pekerja. Okey, sebab ada banyak pekerja, pengeluaran dia kurang. Okey, so apa yang dia buat, dia tak mampu bayar gaji pekerja, dia akan berhentikan pekerja. Okey, itu antara cara yang boleh untuk supaya perniagaan tersebut kekal dalam industri. Okey, itu yang dia buatlah. Okey, antara benda yang perniagaan buat untuk kekalkan daya saing. Okey, yang kedua dari segi sumber manusia. Okey, sumber manusia merujuk kepada pekerja. Okey, so pekerja ni dia dapat menawarkan perkhidmatan dalam bentuk fizikal dan juga kepakaran. Okey, manakala dalam segi pengurusan terbahagi kepada pengurusan atasan, pertengahan dan bawahan. Okey.
Biasanya yang ni adalah 3 lapis bahagian pentadbiran lah. So yang atas ni adalah pengurus atasan, yang tengah tu adalah pengurus pertengahan, yang bawah sekali tu adalah pengurusan bawahan. Okey. Okey, yang ketiga dari segi teknologi. Okey. Teknologi ni memainkan peranan yang sangat penting, memberi sumbangan kepada dunia perniagaan dari aspek pertumbuhan, ekonomi, keuntungan dan juga mengekalkan kedudukan perniagaan dalam pasaran. Okey, kalau macam awak tengok sekarang, perniagaan banyak bersaing dari segi teknologi ni lah. Okey, sekarang ni kita dah ada e-dagang, e-kerajaan, e-pemasaran, e-perniagaan. So perniagaan yang boleh catch up dengan teknologi ni dia ada satu advantage untuk kekal dalam pasaran, dalam industri. Okey, yang kelima adalah share pasaran. Okey, share pasaran merujuk kepada bahagian ataupun peratus penguasaan jumlah pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan dalam pasaran berbanding pesaing. Okey, yang ni pun cikgu rasa awak dah faham konsep dia macam mana. Macam bila awak buat kerja khusus tu, so awak kena tahu berapa share pasaran. Okey, share pasaran ni awak akan dapat daripada jumlah jualan awak dalam industri yang sama. Okey, macam contoh yang ni industri perniagaan sukan. So maju sukan menguasai 60% daripada pasaran. Compare dengan dua lagi dia punya pesaing. Okey. So bila awak tengok awak punya share tu semakin lama semakin mengecil. So perniagaan perlu buat sesuatu lah untuk menguasai balik semula pasaran supaya dia tetap berdaya saing. Okay, yang keenam dari segi jualan. Okay, jualan ni adalah satu transaksi jual beli yang berlaku antara penjual dengan pembeli dalam memenuhi keperluan dan kehendak yang boleh memberi faedah kepada kedua pihak lah, iaitu penjual dan pembeli. Okay, penjual dia nak dapat keuntungan tu antara faedah yang dia nak. Okay, so pembeli adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Okay, penjual untuk meningkatkan jualan ni, okay, penjual boleh menggunakan pelbagai strategi promosi jualan yang ada lah. Okay, macam awak guna dalam kerja khusus awak, contoh awak iklankan di media sosial. Okay, ataupun awak boleh buat jualan murah, diskaun harga, sampel, okay, mengadakan peraduan. Okay, jualan murah ni maksudnya harga asal dia diturunkan dengan harga yang lebih murah. Okay, contoh awak jual nasi lemak dengan harga RM2. So pada masa jualan murah, harga nasi lemak tu turun kepada RM1.50. Awak kurangkan daripada harga sebenar dia lah. Okay, yang kedua adalah diskaun harga. Okay, yang ni awak memberi peratusan. Okay, diskaun harga beza dengan jualan murah. Diskaun ni awak dah beri peratusan. Let's say awak kata siapa yang beli produk ni dapat diskaun 20%. Okay, itu adalah diskaun harga. Okay, yang ketiga adalah sampel. Sampel ni awak beri sesuatu produk secara percuma kepada pengguna untuk dia uji produk tersebut. Okay, biasanya kalau awak pergi pasar raya, awak tengok dekat supermarket, kadang-kadang dia nak keluarkan nugget. So dia nak jual nugget tersebut, dia akan potong kecil-kecil, lepas dia goreng, dia akan bagi kepada pengguna. So pengguna yang dah uji, dah rasa dulu produk baru tersebut, kalau dia tertarik, dia akan beli. Okay, itu adalah sampel. Okay, yang terakhir adalah peraduan. Okay, yang ni, peraduan ni biasanya dia akan menggalakkan pembeli untuk membeli dengan banyak. So lagi banyak dia beli, lagi tinggi chances tu untuk menang peraduan tersebut. Okay, contohnya peraduan kalau awak pergi kadang-kadang supermarket, dia ada isikan borang. Okay, pembelian 100. Okay, awak layak untuk masuk peraduan ni. Okay, peraduan tu macam pertandingan lah. Okay. Okay, dan biasanya peraduan tu disediakan hadiah yang menarik. Okay, yang ketujuh adalah dari segi penyediaan perkhidmatan. Okay, yang ini adalah perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Tujuan dia untuk menarik minat pengguna agar membeli barang ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Okay, contoh membaik pulih, okay, kemudahan pembayaran, penghantaran barang ke rumah, itu adalah contoh-contoh
penyediaan perkhidmatan. Okay. Organisasi memberi perkhidmatan tambahan lah selain daripada jual beli barang tadi. Okey, yang ni tajuk ni cikgu nak awak hafal tajuk yang ni. Okey, cikgu tak tahulah dia masuk ke tak, tapi kalau kita buat latihan banyak sangat soalan akan tanya kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai BMO. Okey. Okey, so ada 5 kesan. Okey, yang pertama jualan merosot, yang kedua perniagaan tidak mampu membayar kos perniagaan. So apabila jualan merosot, dia akan gagal dalam persaingan. Dia gagal dalam persaingan, imej perniagaan terjejas dan seterusnya dia tak mampu nak kembangkan perniagaan. Okey. Yang ni selalu pelajar tertinggal. Okey, kalau awak tengok dalam ni, okey, langkah penyelesaian. Okey, langkah penyelesaian yang boleh digunakan apabila gagal mencapai BMO. Okey, yang pertama, yang ni bila dia minta langkah ni biasanya pelajar dia awak akan hentam jawapan kan. Ni jawapan dia yang sebenar. Okey, pertama, mengurangkan kos. Okey, yang kedua, menurunkan harga produk. Yang ketiga, mempelbagaikan barang ataupun perkhidmatan yang ditawarkan, mengurangkan jumlah atau kadar pembayaran dividen kepada pemegang saham, menggunakan kaedah ataupun teknologi baru dalam pengeluaran, dan yang terakhir, menyemak semula matlamat perniagaan. Jawapan ni dia tak ada dalam buku kecil ni. So awak salin. Okay, yang pertama mengurangkan kos. Okay, yang kedua menurunkan harga produk. Yang ketiga, mempelbagaikan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Yang keempat, mengurangkan jumlah ataupun kadar pembayaran dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakan kaedah ataupun teknologi baru dalam pengeluaran. Dan yang terakhir, menyemak semula matlamat perniagaan. Okay, yang ni biasa dia akan tanya dalam kertas 1. Okay, disuruh awak pilih. Apakah langkah penyelesaian apabila gagal mencapai BMO? Okay. So ni dia punya kesan lah, dia ada 5 kesan. Okay. Pernah ditanya dalam soalan, 5 kesan ni dia minta awak huraikan. So markah dia banyak. Okay, bila huraikan markah dia banyak. Okay. Kita tengok yang pertama, jualan merosot. Okay, jualan merosot ni dia punya kata kunci dia adalah okay. Kegagalan mencapai sasaran jualan boleh menjejaskan objektif dan matlamat perniagaan dalam memaksimumkan keuntungan. Okay. Yang kedua, tidak mampu membayar kos perniagaan. Okay. Ada 2 jenis kos. Yang pertama adalah kos tetap, yang kedua adalah kos berubah. Okay. Kita tengok dulu kos tetap. Okay, kos tetap ni adalah kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran. Okay, maksudnya tadi macam cikgu cakap, kalau dia tak keluarkan barang, kos tetap tu dia tetap kena bayar. Contohnya macam kos bangunan, sewa kilang, sewa bangunan, insurans pekerja, gaji pekerja. Okay. Kalau contoh dia sewa jentera, sewa tu tetap kena bayar. Okay. Kos yang ditanggung sama tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran. Okay, manakala kos berubah, okay, dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran. Okay, kos ini bergantung kepada kuantiti yang dikeluarkan. Semakin banyak kos, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin tinggi kos yang perlu ditanggung. Okay, contoh dia kos bahan mentah, kos air, kos elektrik dan juga kos telefon. Yang ini kita panggil juga sebagai utility. Okay, kalau dalam soalan ditanya utility itu apa? Itu adalah air, api lah biasanya utility. Okay. Okay, kegagalan mendapat keuntungan menyebabkan perniagaan tak mampu nak bayar kos operasi. Okay, yang ketiga adalah gagal dalam persaingan. Okay, setiap perniagaan mesti dia ada pesaing dalam
pasaran. Okay, kegagalan perniagaan mendapat keuntungan perniagaan akan menyebabkan perniagaan tersebut tidak mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh untuk membina strategi menghadapi persaingan dalam pasaran. Kita pun kadang-kadang tak tahu apa pesaing kita nak buat. Mungkin dia punya langkah dia tu lebih bagus daripada kita. Okay, imej perniagaan akan terjejas. Okay, kegagalan dalam keuntungan menyebabkan imej perniagaan pada mata pihak berkepentingan akan tercalar. Siapa dia pihak berkepentingan ni? Okay, contohnya macam pihak bank. Awak nak pinjam duit pada bank, tapi bila bank tengok keuntungan awak merosot, bank pun dia tak akan confident nak bagi pinjaman kepada awak kerana bimbang perniagaan tak mampu bayar balik. Okay, sama juga dengan pembekal. Biasanya pembekal bila kita beli secara banyak, dia akan beri kita hutang ataupun kita boleh bayar secara kredit lah. Okay, tapi bila perniagaan kurang mampu untuk bersaing dalam perniagaan, pembekal pun rasa was-was untuk memberi kita pinjaman tersebut. Okay, kalau perniagaan tu kurang duit ataupun kurang cash flow dia tak boleh nak beli bahan mentah dalam kuantiti yang banyak dengan menggunakan duit tunai. Okay, so yang kelima, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Okay, perniagaan yang gagal dalam keuntungan akan mengalami kesukaran untuk mengembangkan perniagaan. Okay, perkembangan ni tadi ada dua. Yang pertama, membesarkan perniagaan sedia ada. Yang kedua, tadi apa? Membuka cawangan yang baru. Okay, so dia tak dapat nak kembangkan perniagaan dia lah. Okay, ini adalah faktor yang mempengaruhi perubahan BMO perniagaan. Okay, saya cakap tadi kalau ditanya faktor, kata kunci dia kat sini adalah faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okay, so kalau faktor dalaman untuk yang mempengaruhi perubahan BMO ada dua. Pertama, sumber manusia, yang kedua, keuangan. Manakala faktor luaran ada 4, ekonomi, sosio-budaya, teknologi dan juga undang-undang. Okey. Kita tengok dulu faktor dalaman. Okey, faktor dalaman yang kita boleh kawal lah. Okey, yang ada dalam perniagaan. Okey. Maksud kekuatan dalam faktor dalaman ni, sumber yang kita ada tu boleh digunakan untuk mencapai BMO. Maksud kelemahan sumber yang kita ada tu merupakan halangan dan kita tidak mampu menggunakan sumber tersebut untuk mencapai BMO. Okay, yang pertama adalah sumber manusia. Okay, sumber manusia ni pekerja yang ada dalam perniagaan. So kalau dalam pengurusan ada 3 peringkat sumber manusia, atasan, pertengahan dan juga bawahan. Okay, setiap pekerja tu menyumbangkan peranan yang penting dalam mempengaruhi BMO perniagaan. Okay. Okay. Yang kedua dari segi keuangan. Okay. Keuangan ni merupakan satu fungsi yang berkaitan dengan sumber kewangan yang boleh diperolehi dan bagaimana wang tersebut dibelanjakan. Okay, kekuatan perniagaan. Okay, perniagaan perlu membayar setiap pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman bersama-sama dengan jumlah faedah yang dikenakan. Okay. Okay, jika faktor kewangan perniagaan meningkat, ini disebabkan oleh kesediaan pemodal menambahkan modal melalui pinjaman lah. Okay. Okay, yang kedua adalah faktor luaran. Okay, faktor luaran ni adalah persekitaran umum. Okay, dan biasanya sukar perniagaan tak boleh kawal. Okay, so faktor luaran adalah salah satu peluang ataupun ancaman kepada perniagaan. So kita tengok dari segi ekonomi. Okay, dari segi ekonomi ada 4 fasa kitaran ekonomi. Okay, yang pertama dari segi pertumbuhan. Okay, pada kitaran pertumbuhan, yang ni memberi kesan positif kepada perniagaan.
Okay, kalau ekonomi tu dalam kadar pertumbuhan, okay, dia memberi kesan positif kepada perniagaan. Oleh itu, VMO perniagaan perlu sesuai dengan kitaran ekonomi tersebut. Okay, pada kemerosotan yang ni dah start beri negatif kepada perniagaan. So perniagaan perlu ubah suai VMO perniagaan supaya bersesuaian dengan kemampuan operasi perniagaan. Okay, yang ketiga adalah kemelesetan. Okay, yang ni permintaan terhadap perniagaan akan makin jatuh, jualan akan makin jatuh, hasil akan merosot, keuntungan akan jatuhlah. So apa perniagaan boleh buat? Dia perlu ubah suai semula VMO perniagaan. Okay, yang keempat pada tahap melambung, yang ni dia beri kesan positif. Okay, yang ni VMO perniagaan perlu diubah semula lah daripada yang meleset tadi, diubah menjadi VMO yang bersesuaian dengan kitaran ekonomi. So dasar kerajaan ada dua, macam kelas yang lepas cikgu dah terangkan, dasar kewangan dan juga dasar fiskal. Okay, dasar kewangan berkaitan dengan kadar faedah. Okay. So perancangan dan tindakan kerajaan yang berkaitan dengan sumber kewangan lah, kadar faedah. Jadi perniagaan perlu tentukan hala tuju yang bersesuaian dengan apa yang telah diberi oleh kerajaan berkaitan dengan kadar faedah tersebut. Okay, yang kedua dasar fiskal. So dasar fiskal ni berkaitan dengan kadar cukai dan juga perbelanjaan kerajaan. Okay. Kedua berkaitan dengan sosio budaya. So sosio budaya ni merujuk kepada amalan dan cara hidup yang dijalankan ataupun diamalkan oleh sesebuah kaum di sesebuah negara. Okay. Kalau dekat Malaysia ni terdiri daripada 3 kaum utamalah, Melayu, Cina dan juga India. So setiap kaum ada budaya yang berbeza. Okay. So awak buat satu perniagaan tu, VMO tu perlu berdasarkan sosio budaya dekat mana awak jalankan perniagaan tersebut. Okay, yang ketiga adalah teknologi. Okay, teknologi ni dia sentiasa berubah-ubah. Okay, so sama juga bila awak nak tetapkan VMO perniagaan tu perlu seiring dengan teknologi yang ada, perubahan yang ada di sekeliling. Okay, ini antara teknologi yang digunakan lah. Okay, yang keempat adalah undang-undang. Okay, perniagaan mesti mematuhi undang-undang dalam sesebuah negara. Okay, so dia punya VMO dia pun sama. Mesti berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Awak punya VMO tu tak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay, kalau awak jual awak punya perniagaan tu sampai ke luar negara, so awak kena ikut undang-undang yang ada dekat negara tersebut sajalah. Kena ikut juga. Okay. Okay, yang ni, ini adalah VMO untuk voice berhad. So yang ni awak boleh baca je lah sebenarnya. Okay. Okay, yang ni pun contoh daripada Modernas. Okay, so yang ni dia huraikan macam mana pencapaian visi perniagaan bagi Modernas. Okay, ini contoh daya saing dikaitkan balik dengan faktor tu tadi. Okay, ni awak boleh baca juga. Contoh. Okay, ni Nestle. Okay, awak boleh baca. Okay, kita dah habis bab 3. Okay. So bab 3 ni lebih kepada bagi cikgu macam teori jugalah. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya tak? Cikgu. Ya. Nak A? Ha? A plus. Apa? A plus. A plus. Boleh. Semua orang boleh A plus. Tak gitu je. Senang balik cikgu semua. Sekejap cikgu stop recording.